Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini telah tiba giliran saya untuk menyampaikan sedikit perkongsian tentang satu perasaan yang sangat tidak asing lagi bagi kita, iaitu perasaan cinta. Perasaan cinta ini adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua hamba-Nya supaya kita saling berkasih sayang serta saling mencintai antara satu sama lain. Jadi oleh yang demikian, pada hari ini saya ingin memfokuskan kepada 5 cinta utama yang seharusnya ada pada diri kita supaya kita menjadi hamba-Nya yang lebih bersyukur. Tuan-tuan, puan-puan serta anak-anak Sekolah Bini Insan Yayasan MSU, cinta kita yang pertama adalah cinta kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kita dengan sebaik-baik kejadian. Oleh yang demikian, kita sebagai hamba-Nya hendaklah menunjukkan rasa kasih dan sayang kita kepada Allah dengan pelbagai cara. Tuan-tuan dan puan-puan, cinta kita kepada Allah adalah satu perkara yang sangat besar maknanya. Ianya adalah kunci bagi kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Ianya juga adalah ubat bagi segala kesakitan dan kesengsaraan. Dalam kita meniti arus kehidupan, terdapat pelbagai nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita seperti nikmat kehidupan, nikmat rezeki, nikmat berkeluarga dan pelbagai lagi. Namun, sekali-sekala Allah akan menjentik hati kita dengan menurunkan sedikit musibah atau sedikit kesulitan kepada kita supaya kita kembali kepadanya dan supaya kita sentiasa bersyukur. Namun yang demikian, betapa sayangnya Allah kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang lebih daripada kemampuannya. Lihatlah tuan-puan dan anak-anak betapa kasih dan sayangnya Allah sehingga apabila Allah menurunkan kita sedikit kesulitan, Allah tidak akan memberikan kesulitan itu lebih daripada apa yang kita mampu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala sangat dekat dengan kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai aku, maka katakan kepada mereka bahawa aku sangat dekat. Allah Subhanahu Wa Taala sangat dekat dengan kita, lebih dekat daripada ahli keluarga kita ataupun sahabat baik kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai hamba-Nya yang bertakwa, kita hendaklah sentiasa bersangka baik dengan Allah. Jadi untuk kita menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada Allah, kita hendaklah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga doa dan hajat kita dimakbulkan oleh-Nya. Dan sebagai hamba-Nya, kita juga hendaklah sentiasa mencintai apa yang Allah cintakan dan meninggalkan apa yang Allah benci. Yang pertama sekali, Allah sangat cintakan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai hamba-Nya, kita juga hendaklah menunjukkan rasa kasih dan sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga, Allah Subhanahu Wa Taala sangat membenci 3 perkara, iaitu kelalaian, maksiat dan juga kekafiran. Oleh yang demikian, sebagai hamba-Nya yang bersyukur, kita hendaklah meninggalkan 3 perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita meniti arus dunia, kita hendaklah memastikan dunia dan akhirat sentiasa seimbang. Janganlah sehingga kita terlalu mengejar dunia, kita tinggalkan akhirat. Seterusnya, kita pergi kepada cinta kita yang kedua, iaitu cinta kepada Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu susuk tubuh yang sangat mencintai kita. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula adalah orang yang akan mendapat kesempurnaan iman, dan ini telah disebut dalam hadis riwayat Muslim, seseorang tidak beriman dengan sempurna sehingga aku lebih dicintai berbanding anak dan ibu bapanya serta manusia lain keseluruhannya. Oleh yang demikian, sebagai orang Islam, kita hendaklah menunjukkan dan membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara berikut. Yang pertamanya, kita hendaklah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita hendaklah sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Seterusnya, cara yang ketiga adalah dengan menzahirkan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan mengamalkan sunnahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dengan pelbagai sunnahnya untuk dijadikan sebagai cara hidup dan juga cara kita berfikir. Dalam surah Al-Ahzab sekali lagi, dalam ayat ke-21, laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah dijadikan sebagai idola kita dalam kita meniti arus kehidupan. Kita hendaklah mengikut apa yang telah Rasulullah ajarkan dalam menerusi hadis-hadis dan menerusi sunnahnya. Kita boleh ikut cara Rasulullah berfikir, atau cara Rasulullah tidur, cara Rasulullah sentiasa bersedekah kepada setiap orang, dan juga banyakkan bersedekah kepada semua. Seterusnya, kita pergi kepada cinta kita yang ketiga, iaitu cinta kepada ibu bapa. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sentiasa kekal sepanjang masa. Semakin kita meningkat usia, tuan-tuan dan puan-puan, semakin kita terlupa bahawa semasa kita kecil dahulu, kita sangat dicintai dan kita sangat menyintai ayah dan ibu kita. Mungkin apabila kita terlalu sibuk dengan dunia, kadang-kadang kita terlupa dengan tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Oleh yang demikian, bagi saya, Rahmat PKP ini adalah salah satu cara untuk kita merapatkan kembali hubungan kita dengan ayah dan ibu, dan kita gunakanlah masa yang ada ini untuk berbakti kepada ayah dan ibu kita. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak, saya ingin memfokuskan kepada anak-anak semua. Apabila kita bersama-sama dengan ibu bapa kita, dan apabila ibu bapa kita duduk dekat dengan kita, duduklah dekat dengan mereka supaya mereka tidak perlu bersuara dengan kuat. Dan apabila kita duduk bersama dengan ayah dan ibu kita, jauhkanlah handphone daripada kita dan tumpukan perhatian kita terhadap apa yang ayah dan ibu ingin sampaikan. Dan apabila ayah dan ibu sedang berkata-kata, lihatlah wajah mereka dengan penuh kasih dan sayang. Kita haruslah tunjukkan penghargaan kita kepada ayah dan ibu kita supaya mereka dapat merasakan betapa sayang dan kasihnya kita sebagai anak kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ada satu tips untuk diberikan kepada semua yang mungkin kita boleh amalkan dalam kita membina satu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita boleh lakukan perkara tersebut, iaitu setiap kali selepas solat, kita boleh tarik tangan anak kita dan mereka juga boleh bersalam dengan kita dan berkata, ibu-ibu, saya sayang ibu, ibulah ibu saya dunia dan akhirat. Ayah-ayah, saya sayang ayah, ayahlah ayah saya dunia dan akhirat. Lakukan ini setiap hari, insya-Allah kita akan lihat satu perubahan di mana tautan kasih antara ibu bapa dan anak akan lebih erat. Dan kita sebagai ibu bapa juga hendaklah jatuhkan ego kita sedikit dan pandang dan lihatlah anak-anak kita setelah lafazkan along-along, ibu sayang along, alonglah anak ibu dunia dan akhirat. Angah-angah, ayah sayang angah, angahlah anak ayah dunia dan akhirat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, langkah seterusnya untuk kita menunjukkan rasa kasih dan cinta kita kepada ibu dan ayah, banyak-banyakkanlah sedekahkan Al-Fatihah walaupun ayah dan ibu kita masih ada. Selain daripada itu, biasakan diri kita untuk meminta maaf, bukan hanya pada hari raya, minta maaf pada ayah dan ibu setiap hari supaya mereka dapat memberikan kita syafaat, dapat memberikan kita pengampunan dan hidup kita akan menjadi lebih aman. Yang terakhir, kita hendaklah sentiasa memohon doa daripada ayah dan ibu kita agar sentiasa diberikan keberkatan dalam kehidupan. Ini juga saya sangat tekankan sebagai anak murid, mintalah guru-guru kita untuk sentiasa doakan kita walaupun kita merasakan mereka tidak ada di depan mata kita. Walaupun saya sendiri sebagai seorang pelajar yang masih lagi belajar, saya masih lagi menghubungi guru-guru di sekolah menengah ataupun di sekolah rendah saya dan meminta mereka untuk sentiasa mendoakan saya dan untuk menjadikan saya sebagai seorang anak murid yang sentiasa mengingati guru-guru saya, insya-Allah. Seterusnya kita pergi kepada cinta kita yang keempat, iaitu cinta kepada ummah.
Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak sekolah Bini Insan Yayasan MSU, kita tidak akan dapat hidup berseorangan di dunia ini. Jiran-jiran kita, ahli keluarga kita serta ahli masyarakat sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, iaitu setiap mukmin itu adalah bersaudara. Apabila semua orang Islam bersatu, apabila semua masyarakat bersatu padu, itu adalah salah satu kunci untuk kekuatan ummah. Setiap mukmin ada tanggungjawab bagi setiap mukmin yang lain. Kita hendaklah saling mencintai, saling bertanya khabar serta bersikap peduli dan mendahulukan saudara kita. Malu rasanya sekiranya kita pada setiap malam tidur dalam keadaan kekenyangan apabila jiran kita sendiri tidur dalam keadaan kelaparan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita membina satu masyarakat yang harmoni, kita hendaklah meninggalkan beberapa perkara berikut, iaitu janganlah kita saling dengki-mendengki, benci-membenci, mencemooh dan merendahkan antara satu sama lain. Tidak ada satu kaum dalam dunia ini yang lebih teratas daripada satu kaum yang lain, dan tidak ada seseorang dalam dunia ini yang lebih mulia daripada seseorang yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah telah menciptakan kita dengan seadanya. Okey. Selain itu juga, kita hendaklah juga meninggalkan mengumpat atau ghibah di antara saudara kita sendiri. Janganlah di hadapan A kita berkata sebegini, kemudian di hadapan B kita berkata sebaliknya pula. Dan ingatlah, dalam surah Al-Hujurat lagi saya sebut ayat ke-13, Allah telah menciptakan manusia lelaki dan perempuan, dan Allah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supaya kita saling berkenal-kenalan. Jadi oleh yang demikian, gunakan kesempatan yang ada untuk saling berkenalan di antara semua umat yang ada di dunia ini, supaya kita dapat menimba ilmu, supaya kita dapat meluaskan jaringan, dan supaya kita dapat menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Seterusnya, kita pergi kepada cinta kita yang kelima, iaitu cintakan kecemerlangan. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pekerja dan juga sebagai seorang hamba Allah, kita hendaklah sentiasa memburu kecemerlangan. Dan kecemerlangan ini bukan sahaja kecemerlangan dalam bidang akademik, dalam bidang kurikulum, dalam bidang sukan, dalam bidang hafazan, malah kita juga hendaklah cemerlang daripada segi adab. Setiap orang Islam hendaklah bercita-cita untuk berjaya, dan dalam kita menempa kejayaan, kita hendaklah menimbulkan rasa cinta. Kita tidak akan berjaya sekiranya kita tidak cintakan sesuatu. Oleh yang demikian, sebagai seorang pelajar, kita hendaklah cintakan perkara-perkara yang sangat berkaitan dengan kita. Contohnya, seorang pelajar hendaklah mencintai sekolahnya. Kita juga hendaklah mencintai apa yang kita belajar. Kita juga hendaklah mencintai guru-guru kita, dan kita juga hendaklah mencintai rakan-rakan yang sama-sama belajar dengan kita. Begitu juga dengan tuan-puan, untuk menjadi seorang pekerja yang cemerlang, kita hendaklah mencintai apa yang kita kerjakan. Dan untuk kita berbuat sedemikian, kita hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Kita buat yang terbaik dan kita buat dengan bersungguh-sungguh. Apabila kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Apabila kita berhafaz Quran, kita hafaz Quran dengan bersungguh-sungguh. Dan apabila kita main, kita pun kenalah main bersungguh-sungguh. And ingatlah, ilmu itu seharusnya seiring dengan usaha. Dan seperti yang anak-anak sendiri maklum, di SBI kita sentiasa cakap perkara ini. In SBI, we never win or lose. We always win and learn. Kita adalah sentiasa belajar supaya kita dapat mencapai kecemerlangan. Mungkin pada tahun ini kita kalah ataupun kita tidak dapat mendapat apa-apa yang kita impikan, tetapi kita hendaklah belajar daripada peristiwa tersebut dan berusaha untuk menjadi lebih cemerlang di masa-masa akan datang. Dan kita juga hendaklah menjadikan cinta itu sebagai satu teras dalam pendidikan. Okey, untuk anak-anak dan juga ibu bapa semua, zaman remaja adalah satu zaman yang sangat lelah. Memang kita akan penat kerana kita perlu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Okey, tidak semestinya jika kita cemerlang dalam bidang akademik, kita meninggalkan perkara-perkara lain. Seorang pelajar yang baik adalah seorang pelajar yang berusaha keras dalam bidang akademik, berusaha keras dalam bidang hafazan, dan juga aktif dari segi sukan dan juga aktiviti-aktiviti co-curricular, serta mempunyai adab dan keterampilan diri yang baik. Okey,
saya ingin memetik kata-kata daripada pengerusi Yayasan MSU, iaitu Profesor Tan Sri Datuk Lira Dr. Muhammad Syukri Abdul Yajid. Beliau pernah berkata satu quote ini kepada kami, iaitu to be the best is sunnah. Dalam kita meniti arus kehidupan, kita hendaklah menjadikan segala apa yang kita kerjakan itu sebagai yang terbaik. Oleh yang demikian, letak dalam kepala tuan-tuan, puan-puan serta anak-anak untuk menjadi yang terbaik adalah sunnah. To be the best is sunnah. Okey, baiklah, saya rasa setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini. Hari ini kita telah mempelajari tentang 5 cinta utama yang seharusnya ada dalam diri kita, iaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada ibu bapa, cinta kepada ummah dan juga cinta kepada kecemerlangan. Saya akhiri kata-kata saya, perkongsian saya pada hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.